إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para malaikat memayungi kita berada di Taman Ilmu pada kuliah Maghrib bersama dengan yang berbahagia Al-Fadil Tuan Haji Abdullah bin Haji Tuda pada malam ini untuk syarah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, majlis dengan rasa bangga dan sukacita mempersilakan yang berbahagia Al-Fadil Tuan Haji Abdullah bin Haji Tuda untuk menyampaikan syarah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Pertama-tama panjat dan puji kita tertentu bagi Allah yang memerintah sekalian alam. Salam selawat, salam kebesaran ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kaum keluarganya, para sahabat dan juga para kaum muslimin dan muslimat, khususnya kepada kedua ibu bapa kita. InsyaAllah, izin Allah Subhanahu wa ta'ala juga, pada malam ini kita sambung pada kelas pengajian kita pada muka surat 92, yakni membicarakan tentang peringkat-peringkat iman di dalam kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah pada perenggan yang ketiga, yakni martabat iman orang yang menjalankan syariat Allah. Yang ketiga, yakni martabat iman orang yang menjalankan syariat Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai Muhammad bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Yang pertamanya, ayat tersebut terbit daripada Al-Quran dalam surah Muhammad ayat yang ke-49. Dan ayat Al-Quran dia terbit daripada kalam Allah. Kalam Allah yang dibawa oleh Jibril alaihi salam, disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibukukan di zaman Saidina Osman radhiyallahu an, maka sampailah kepada kita. Apabila ditanyai orang kita, daripada mana kamu percaya kepada Allah? Maka jawablah, daripada Al-Quran. Daripada Al-Quran. Apabila disebut daripada Al-Quran, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Yang bermaksud Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan di antara keduanya. Jadi ayat Al-Quran tersebut menjelaskan, yakni Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hakikatnya apa? Langit, bumi dan antara keduanya adalah makhluk. Makhluk. Disebut saja makhluk
maknanya ada permulaan dan ada kesudahan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan makhluk tersebut. Jadi itu sebabnya, iaitu ada dua perkara di sana. Satu, dia dalil daripada Al-Quran bahawasanya iaitu langit bumi antara keduanya adalah makhluk. Allah Ta'ala yang jadikan. Kedua, yakni kita menjalankan hukum akal, berfikir tentang alam. Berfikir tentang alam. Alam itu dalil. Dalil ini daripada Al-Quran. Jadi akal tu berfikir. Tujuan fikir ialah mendatangkan cahaya, nur dalam hati. Cahaya apa? Cahaya ilmu. Ilmu pengetahuan dalam hati. Jadi dengan ilmu tersebutlah maka kita itu percaya bahawasanya alam ini sebagai tanda bukti akan wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Kita lihat di dalam pelajaran tersebut. Martabat iman ataupun peringkat iman. Orang yang menjalankan syariat Allah. Satu, Allah Ta'ala syariatkan kepada kita untuk percaya kepada dia. Itu yang pertama. Jadi jalan atau cara kita percaya kepada dia, yang pertama, kita kena kenal diri kita. Satu. Yang kedua, kita kena kenal akan alam. Yang ketiga, kita kena kenal syariat dia, syariat Allah. Jadi, itu dikata martabat iman orang yang menjalankan syariat Allah. Jadi dia orang yang menjalankan syariat Allah. Yang pertama tadi itu dikatakan iaitu disyariatkan kita itu bertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu syariat pertama. Yang keduanya, apabila kita dah beriman kepada Allah Taala, kita menjalankan apa yang disyariatkan kepada kita. Apa yang disuruh kepada kita. Apa yang disuruh kepada kita. Maka kita berbuat. Buat apa yang disuruh. Hentikan apa yang ditegah. Itu kata yang disyariatkan. Jadi syariat tersebut dikatakan dalam hukum hakam. Yang melibatkan 5 hukum. Hukum wajib, hukum sunat, hukum haram, hukum makruh dan hukum harus. Hukum-hukum ini diambil oleh ijma' ulama' daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah dan ijma' ulama' serta qiyas. Jadi fahamlah kita bahawasanya tingkat iman kita apabila kita faham kedudukan tersebut, itu peringkat pertama. Tapi belum tentu kita kenal. Sebab faham dan kenal berbeza seperti mana yang saya katakan tadi. Ya. Martabat iman orang yang menjalankan syariat Allah, iaitu keimanan dan ma'rifah terhadap Allah Ta'ala. Jadi kita lihat ayat tersebut, iaitu keimanan, kepercayaan, keimanan dan kepercayaan kita kepada apa? Kepada yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan makrifah mereka terhadap Allah. Mengenal mereka terhadap Allah. Mengetahui terhadap Allah. Jadi kita kenal Allah, maka Allah Ta'ala syariatkan kepada kita. Jadi kita jalankan syariat tersebut.
Tak memadai. Tak memadai. Kita hanya menjalankan syariat dia saja. Tanpa kita kenal kepada dia. Itu yang pertama. Yang pertama dulu, kita kenal kepada Allah. Dan dilarang kita bertaklid. Itu yang kedua. Dilarang kita bertaklid. Ketiga ini, barulah kita menjalankan syariatnya. Syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sungguh-sungguh kenal. Sungguh-sungguh kenal. Sebenar-benar kenal. Sebenar-benar tahu. Maknanya jelas terang. Jelas terang. Wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak terdinding oleh sesuatu pun. Apa makna dia tidak terdinding? Sebab yang meninding kita ini ialah sifat-sifatnya yang mendinding. Itu sebab kita kena kenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Maka dapatlah kita akan kenal dia. Bukan alam ni yang meninding. Sebab alam ni adalah alam baharu. Jadi fahami baik-baik. Cuma sangka kita. Sebab kita itu dalam keadaan tidak kenal kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebab terdinding dengan sifat dia. Jadi bagaimanakah jalannya? Itulah kita banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berasaskan sawahid ataupun barahin. Apa makna dia? Berasaskan bukti, hujah dan dalil dari Al-Quran atau Al-Hadis. Makna dalil-dalil naqli ataupun dalil akli. Seperti mana yang saya jelaskan permukaan tadi. Ada? Apa dia? Pertama, bagaimana kamu percaya kepada Allah? Sebab aku percaya kepada Allah sebab Al-Quran yang bagi tahu. Maknanya kita dah berdalil kepada Al-Quran. Al-Quran yang bagi tahu. Maknanya sahihlah Al-Quran tu. Benarlah dia bagi tahu. Baik. Apa ayat Al-Quran yang menyebabkan kau kenal kepada Allah SWT? Baru kita buka dalil. Allazi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan di antara keduanya. Oh, fahamlah kita sekarang. Bahawa langit, bumi dan juga antara keduanya adalah makhluk. Adalah makhluk. Makhluk yang Tuhan jadikan. Jadi aku pandang saja langit dan bumi dan antara keduanya aku memandang ini adalah fi'il perbuatan Allah Ta'ala yang menjadikan langit, bumi antara keduanya. Kita nampak perbuatan Allah Ta'ala. Itu yang dikatakan tadi, kita memandang langsung kepada perbuatan Allah. Maknanya tak terdinding pun. Sebab alam dan juga langit antara keduanya adalah Allah Ta'ala jadikan. Itu adalah perbuatan dia. Saya harap dapat faham yang tu. Jadi kita memandang langsung kepada perbuatan Allah. Kita pandang alam. Maknanya kita langsung nampak sifat-sifat Allah. Kita pandang dalam alam. Kita nampak juga sifat-sifat Allah. Itu dikatakan tadi, dikata dari Al-Quran dan juga Al-Hadis. Maknanya dalil Al-Quran dan juga naqli. Jadi satu. Kedua, dipahamkan lagi. Kita percaya kepada Allah. Kita percaya kepada Allah. Mana kata percaya yang putus. Percaya yang jazam. Percaya yang sebenar-benarnya. Apa percaya? Iktikad kita. Pegangan kita. Pegangan kita kepada wujudnya Allah Ta'ala. Jadi itu dikatakan akidah. Akidah. Kita tidak beranjak sedikit pun. Yang mewujud dalam hati aku
hanya Allah. Yang maujud dalam hati aku hanya Allah. Tak berubah. Walau apa pun yang berlaku. Aku berjalan terhantuk kaki. Disebabkan hati kita itu hidup beserta Allah, mulut pun terpancut dengan menyebut Allah. Allah, itu bukti hati kita beserta dengan Allah. Ingat, kalau terhantuk kita dengan batu tersebut selain nama Allah, tahulah kita masih lagi di dalam lalai tentang Allah. Keimanan atau makrifah. Kalau kita lihat di bawah ni, keimanan dan makrifah. Ya, Datuk Mufti tulis, dia kata keimanan dan makrifah. Maknanya dua berbeza. Tetapi di atas ditulis keimanan atau makrifah. Percaya ataupun mengenal. Mengenal apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah apa maksud dia? Mengenal agama Allah. Mengenal kepada sifat-sifat Allah. Keimanan atau makrifah mereka, kenal mereka tersebut adalah keimanan. Adalah keimanan. Maknanya kepercayaan yang maujud pada hati dia, yang percaya pada hati dia. Yang maujud pada hati, yang dikatakan dia percaya, dia fikir tentang alam tadi, maknanya fikir pengetahuan tentang alam, makna fikir itu merupakan nur, cahaya. Cahaya masuk ke dalam hati. Cahaya apa? Cahaya ilmu. Ini alam. Masuk ke dalam hati. Maknanya dia kenal ini alam. Dan makrifah yang tinggi. Fahami baik-baik. Keimanan atau makrifah mereka tersebut adalah keimanan dan makrifah yang tinggi. Makrifah yang tinggi. Tinggi ni maksudnya pertama rendah, kedua sederhana, yang ketiga tinggi. Perkataan tinggi, rendah sebagai. Saya tu biasa ditegur, diberitahu dan macam-macam. Pengajian ustaz ni tinggi. Jadi kami nak mengundur diri lah. Yalah, tak salah lah juga. Kalau dah matematik tu, matematik biasa, kemudian apabila masuk matematik tambahan, tentu dia lagi tak faham. Sebabkan tak faham, dia terus buang subjek matematik. Betul ke? Apatah lagi sampai ke peringkat universiti. Dia tak bermakna tak ada asas. Tak ada asas. Itu sebabnya saya bercakap nak sampai pertengahan ni satu-satu supaya faham betul-betul. Kalau kita tak faham, langsung kita tak mau bertak. Kita tak faham, langsung aku tak mau dengar. Tahap pun tak ustaz tu cakap sendiri pun tak faham. Nah, jadi dia buangnya subjek tu. Sedangkan subjek tu adalah subjek yang amat penting. Tinggi. Sama juga. Kita dah mengaji tauhid. Ini tauhid. Kemudian akidah. Akidah ni tinggi. Tinggi. Jadi kalau kita mengaji tauhid, kita naik kepada hikmah tauhid. Kita dah mengaji tasawuf, naik kepada iaitu dikatakan hakikat tasawuf, hakikat tauhid ataupun hikmah tauhid, hikmah tasawuf. Itulah naik satu tingkat lagi. Ini kita ni mengaji macam itulah. Keimanan atau makrifah mereka tersebut adalah keimanan dan makrifah yang tinggi. Mereka itu apa? Orang yang beriman tadi. Orang yang
ada makrifah adalah orang tauhid. Orang tauhid ialah orang beriman. Orang beriman orang tauhid. Orang tauhid orang beriman. Jadi martabatnya adalah martabat yang tinggi. Mereka itu adalah orang yang cintakan Allah. Orang yang cintakan Allah ni, kadang-kadang saya tak ada rasa pun Ustaz nak cinta kepada Allah ni. Bermula perasaan cinta daripada bawah. Cinta kepada agama Allah. Jadi nak cinta kepada agama Allah ni, kita kena baca hikmah-hikmah, kelebihan-kelebihan agama. Contohnya, kelebihan-kelebihan solat. Kelebihan-kelebihan puasa ni kita nak puasa. Barulah datang cinta tu kepada agama tersebut. Jadi kalau dah datang cinta kepada agama tersebut, barulah datang cinta kepada Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi aku adalah Islam. Agama apa? Agama tauhid. Jadi fahamlah kita sekarang ni, perjalanan nak cinta tu maknanya daripada bawah. Sama juga orang yang dikatakan nak kenal Allah. Bermula daripada mengenal sifat-sifat Allah. Setelah dia kenal sifat-sifat Allah, baru ada perasaan cinta, ingin tahu, ingin kenal kepada Allah. Baru dia dapat berserta dengan Allah. Jadi maknanya sini, mereka itu adalah orang yang cintakan Allah. Cintakan agama Allah. Agama Allah apa? Meliputi dunia dan akhirat. Itu kadang-kadang orang tu, dia cintakan surga Allah. Jadi, fahamlah kita. Dia cintakan pahala Allah. Kurniaan Allah, rahmat Allah, nikmat Allah. Itu pahala lah. Itu jalan atau cara dia nak cintakan kepada Allah. Serta taat kepadanya. Barulah datang taat. Barulah datang taat. Setelah kita kenal dia. Kenapa orang tak taat? Sebab dia tak kenal kepada yang menjadikan taat. Satu. Kedua, kadang-kadang dia taat. Tapi dia pun tak kenal. Tapi cukuplah, memadai. Kenapa dia taat? Sebab dia cintakan kepada agama. Itu sebabnya kita disuruh, diperintah satu bab. Fikir tentang iman dan amal. Fikir tentang iman dan amal. Fikir iman dan amal ni maksudnya agama. Agama Allah. Jadi kita fikir tentang agama Allah. Baru datang perasaan cinta. Dan orang-orang yang takut melanggar perintah Allah. Barulah ada perasaan takut melanggar perintah Allah. Itu yang dikatakan orang tu betul-betul dia kenal. Mula-mula dia kenal kepada perkabaran-perkabaran. Perkabaran-perkabaran daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi kalau kita tu, itu timbul persoalan. Ya, bagaimana nak menarik anak-anak cintakan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan jalan atau cara kita memperkenalkan kelebihan-kelebihan amal itu dalam agama. Baru dia datang cinta kepada amal, cinta kepada semayang ni nak kita nakkan puasa dan sebagainya. Itulah dalam bulan puasa ni ada tazkirah dalam bulan Ramadan. Jadi guru-guru, ustaz-ustaz akan menyampaikan tentang kelebihan-kelebihan dalam bulan Ramadan. Kelebihan-kelebihan dalam berbuat ibadat puasa. Tujuannya apa? Supaya kita ada perasaan cinta kepada ibadat puasa.
cinta kepada bulan Ramadan. Tapi kalau dia dah betul jatuh cinta pada 10 hari yang terakhir, dia naik pada cinta kepada Allah yang mengurniakan iman dan amal. Itu martabat yang tinggi. Itu maknanya itu semua syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu adalah terdiri dari kalangan ulama. Terdiri daripada kalangan ulama. Ulama ni apa? Dia tahu, dia faham. Maka dia berbuat akan amal tersebut. Amal tersebut. Ulama lah. Maknanya dia bagi tahu kepada orang yang tidak tahu. Orang tu menjadi tahu. Tidak? Ulama lah tu. Jadi ulama suratul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Jadi ulama ni kedudukannya selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ulama. Itu akidah. Akidah. Jika ada selain daripada ulama selepas baginda Rasulullah SAW, itu adalah mardud, ditolak. Tapi nak sentuh sikitlah pada hari ini. Kadang-kadang orang faham. Orang faham. Nak cerita agama saja. Tak boleh cerita ni, tak boleh cerita tu. Tapi pada hakikatnya itulah. Itulah katakan ulama yang benar-benar menjalankan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ulama. Seperti mana firman Allah Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dalam surah Al-Fatir. Sebenarnya, sesungguhnya yang mendaruh bimbang dan takut melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Jadi ulama ni mempunyai ilmu. Jadi kalau lawan ilmu adalah jahil. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa lagi Maha Pengampun. Tahulah kita, fahamlah kita. Apabila sebut tahu dan faham, ayat Al-Quran tersebut memberi tahu. Kita pun berfikirlah tentang ayat tersebut. Ulama' tu apa? Maknanya ulama' ni orang yang berilmu. Orang yang mengetahui. Orang yang mengetahui, orang yang berilmu apa? Orang yang kenal. Kenal tentang suruh Allah. Tentang larangan Allah. Dia tahu. Itu dikatakan ulama'. Keimanan dan ma'rifah. Diulang sekali lagi. Keimanan dan ma'rifah. Maknanya dia maujud dalam hati. Orang-orang yang berilmu. Ni kita duduk ni majlis ilmu ni. Tujuan kita tu menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Kita tak ada berilmu. Termasuk orang bercakap juga. Jadi kita menuntut ilmu. Bersumberkan daripada mana? Daripada kitab Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu kita menuntut. Keimanan dan makrifah. Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang mengetahui. Orang yang kenal. Yang duduk di martabat iman yang tinggi. Jadi, tahulah kita orang yang ada ilmu itu kedudukannya adalah tinggi. Martabat yang tinggi. Kedudukan yang tinggi. Berilmu. Kerana hanya orang-orang yang berilmu sahaja
yang dapat memahami perkara-perkara yang tidak dapat difaham oleh orang-orang awam. Orang awam. Jadi tahulah kita sekarang, orang berilmu tu pula satu-satu-satu. Orang yang tak berilmu, orang yang kurang ilmu, sebenarnya orang awam, ramai. Jadi makna pendek kata, orang berilmu bertanggungjawab menyebarkan ilmunya, memberi tahu. Dan orang yang tak tahu datang menuntut ilmu. Jadi kedua-dua ni itu yang dikatakan menghubungkan silaturahim tu dengan ilmu. Itu yang dituntut. Itu yang dituntut. Kalau mengikut orang-orang yang terdahulu, alim-alim dahulu, apabila disebut tentang silaturahim, terutamanya dalam bulan Sa'ban ni, pada sampai saat terakhir, dengan jalan apa dia nak menghadap bulan Ramadan. Yang ini membersihkan hati dan perasaannya. Membersihkan hati dan perasaannya daripada sifat-sifat yang bersalah kepada masyarakat. Jadi diadakannya lah kenduri. Itu yang kalau dulu tu kenduri, setiap rumah ada kenduri. Tujuannya apa? Untuk nak macam kifarah. Supaya bulan puasa nanti dia tidak diberatkan dengan kesalahan-kesalahan, kesilapan-kesilapan. Itulah dulu dia setiap rumah dia kenduri-kenduri. Dan kita tahu pula kenduri, tahlil, kenduri, dia makan nasi dan sebagainya. Jadi mana kata tujuannya nak mengingat, nak mendekatkan silaturahim tu. Nah, sekarang ni ada pula ada apa mana kata dah satu daripada pengajian baru, maknanya buat dekat masjid. Hantar dekat masjid. Boleh ke? Boleh. Tapi alangkah cantiknya kalau dibuat di rumah. Di mana kita membaca Al-Quran, di situlah para-para malaikat. Para-para malaikat yang datang mengaminkan doa tu imam tu. Itu yang baik, yang lebih bagus. Rumah kita tu dirahmati Allah. Itu dulu-dulu. Ya, mana kata setiap rumah. Ada yang zuhur, ada yang asar, ada yang lepas maghrib, ada yang lepas isyak. Tengok. Ya, dalam pengalaman saya masa bujang-bujang dulu macam tu lah. Maknanya daripada tuan guru dulu pecah dua. Saya pimpin satu tempat, kemudian dia pimpin satu tempat. Kalau tak ada dua cabang jalan, satu kampung Paijaras tu jawabnya sebelum subuh atau selepas subuh baru habis. Itu dulu. Sekarang ni dah tak ada dah. Dah tak ada. Ini satu. Begitu juga gotong royong. Ya tak? Apa tujuannya? Nak mengikat silaturahim. Itu dikatakan kita menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Menjalankan syariat Allah Taala, menjalankan syariat silaturahim. Itu makna daripada akal fikiran. Ya, akal fikiran. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illal alimu. Dalam surah Ankabut ayat 43. Dan misal-misal perbandingan yang demikian itu kami kemukakan dia kepada umat manusia. Jadi misal-misal perbandingan yang dikimian itu. Ya. Misal-misal ni semua makna sejarah-sejarah dan sebagainya itu supaya kita berfikir, supaya datang faham, datang ilmu, datang pelajaran dengan jalan kita berfikir. Sebab fikir ni pelita hati.
Orang tak mau berfikir, gelap hati. Maknanya mati mata hati. Jadi kalau dalam akidah, itulah akidah Jabariyah. Akidah Jabariyah, hatinya mati. Dia tak mau fikir. Dia tak mau menggunakan akal. Dia hanya menyerah diri semata-mata. Jadi kita fahamlah juga. Dan kemukakan dan misal-misal perbandingan yang demikian itu dan kemukakan dia kepada umat manusia dan kami kemukakan kemukakan dia kepada umat manusia dan hanya orang-orang yang berilmu sahaja yang dapat memahaminya. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita ni menuntut ilmu. Itu mintalah kita, mari kita belajar. Sepertinya setiap kali pembukaan, Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama ada guru tu doa ke, sama ada yang makmum mengaminkan ke, supaya kita dapat ilmu, dapat kita faham, dapat kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Itu yang dikatakan martabat orang-orang yang menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Sekarang ni kita nak menunaikan ibadat puasa. Berapa hari lagi kot? Saya pun tak bilang ni. Ada ke 7 hari lagi? 6 hari lagi? Lebih kurang lah kot. Hari ni esok 16, 23, 16, 23. Lebih kurang dalam 7 hari lagi lah kata. Tak? Dalam 7 hari lebih kurang. Baik. Allah Subhanahu Taala mensyariatkan kepada kita puasa. Saya nak sentuh sikit. Sebab lepas ni kita ni lepas nanti adalah itu lepas raya baru berjumpa. Baik. Mana kata? Allah Taala syariatkan kita berpuasa. Puasa tu fardu, wajib. Siapa yang memfardu, yang mewajibkan? Allah. Seperti mana orang-orang yang terdahulu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang yang percaya kepada dia. Baik. Puasa ni menahan diri daripada lapar dan dahaga. Menahan diri daripada lapar dan juga dahaga. Maknanya, maksudnya sekarang ni, yang boleh menahan diri kita daripada makan dan minum. Siapa dia? Allah. Fahamlah kita sekarang. Makan dan minum itu adalah adat yang bersifat baharu. Yang Allah Ta'ala jadikan. Yang Allah Ta'ala cipta. Jadi hakikatnya apa? Terang jelaslah. Allah Ta'ala tu bersifat berkuasa. Itulah juga tujuan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita itu ingat kepada dia bahawasanya dia sifat berkuasa pada menjadikan tiap-tiap sesuatu. Itulah hakikat puasa. Supaya kita ingat kepada dia. Supaya ingat kepada dia. Dalam waktu bila? Daripada terbit fajar sampailah matahari terbenam. Kita sentiasa ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Hati itu berzikir kepada Allah. Hati yang kita percaya yakin tadi tu, yang maujud dalam hati tu, tentang syariat Allah Subhanahu Wa Taala tu, dia merupakan nur cahaya dalam hati. Jadi dia berzikir kepada Allah. Siapa yang ingat kepada Allah, bermaksud dia bersyukur atas rahmat Allah. Dia bersyukur atas nikmat Allah. Faham yang kedua kita, bahawa puasa tu merupakan rahmat Allah. Nikmat Allah. Yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Itu yang kita dapat berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tujuan kita tu. Berpuasa membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maknanya kita lihat. Itu orang yang cintakan kepada Allah. Namun nak sampaikan pada cinta kepada Allah, itulah jalan-jalannya juga, cara-cara juga kita cintakan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baginda Rasulullah SAW mengajar kita bagaimana jalan nak cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jalannya kita cintakan dia. Setiap ibadat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kita cintakan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kita ada 10 minit lagi. Saya nak tambah pada tajuk baru, dia akan memakan masa. Jadi maksud saya di sini, saya nak mengundur diri di sini. Dalam pelajaran tersebut, dalam pelajaran yang kita di depan, iaitu pelajaran akidah ahli sunnah wal jamaah, itu pegangan kita. Pegangan ni maknanya dia maujud dalam hati. Dia bukan maujud pada mata. Dia bukan maujud kepada mulut. Dia bukan maujud pada penghiduan, kepada telinga, kepada tubuh badan. Tetapi dia maujud dalam hati. Itulah akidah. Kepercayaan, keyakinan kita kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak beri peluang kepada semua jemaah, kita sama-sama mempelajari, mengingati bahawasanya 7 hari lagi kita akan menghadapi bulan yang mulia, bulan kebesaran, bermacam-macam. Menurut ijma' ulama ada 99 nama diberi nama kepada bulan Ramadan. Subhanallah. Disebut saja mulia Ramadan, besar Ramadan, Ramadan. Begitu sekali. Begitu sekali. Cuma hakikatnya apa? Nak membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya sudahi di sini. Yang baiknya adalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jika didapati kekurangan-kekurangan, datang daripada saya sendiri. Dan saya mohon maaf sebab kita 7 hari lagi nak berpuasa. Jika terdapat kesalahan-kesalahan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita buka untuk sesi soal jawab. Mungkin berkaitan dengan akidah ataupun mungkin juga boleh ikut tanya Ustaz tentang puasa ke ya. Boleh okay. Kalau ada jemaah yang ada permasalahan, bolehlah ajukan soalan kepada Al-Fadil Tuan Haji Abdullah Jitudah. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Okey, silakan. Ustaz, pandang macam ibadah puasa dari pandangan bab tauhid ataupun akidah. Lalu kita dari pandangan ilmu fiqh kan. Lebih terangan sikit Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu fardu ain ni dia terbahagi kepada 3. Satu, ilmu syariat. Ataupun dikatakan yang keduanya ilmu fiqh. Ilmu tasawuf. Apa ni ya? Pertama ilmu usuluddin. Yang kedua ilmu fiqh. Ketiga ilmu tasawuf. Maknanya kalau umpama pokok yang dikatakan pokok tersebut, akar kayu tunjangnya adalah usuluddin. Dan batang kayu dan sebagainya ialah ilmu fiqh syariat. Buahnya adalah tasawuf. Baik, persoalan tadi.
Kita di dalam ilmu tauhid. Maknanya kita memandang ke atas ilmu tauhid. Satu, apabila disebut saja tentang puasa, maknanya kita menyebut tentang agama. Menyebut tentang agama, kita menyebut tentang tauhid. Kita menyebut tentang tauhid, kita menyebut tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya tak? Kita ingat, maknanya kita menyebut tentang tauhid bererti kita menyebut tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia punya ambilan sebut saja tentang puasa, maknanya kita menyebut tentang agama. Kita menyebut tentang agama bererti kita menyebut tentang tauhid. Kita menyebut tentang tauhid bererti kita menyebut tentang Allah. Jadi Allah Subhanahu taala itu berserta dengan orang yang berpuasa. Itu kesimpulannya. Saya ulang balik, orang yang berpuasa berserta dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itulah tauhid kita. Baik, ada apa pertanyaan? Silakan lagi kalau ada soalan-soalan lain yang ingin diajukan kepada Ustaz, silakan. Saya mengingatkan diri saya dan juga tuan-tuan khususnya kepada perempuan semua, kalau agak jawapan saya ke atau apa ke, tulis. Daripada tulis tersebut dapat difikirkan, dapat kita faham apa yang maksud Ustaz cakap. Itu yang paling penting. Saya dulu macam tu. Ya, baru kita dapat. Jangan dibuang. Saya tak faham lah apa Ustaz cakap. Jangan. Catat, ambil tulis. Baik. Ada apa persoalan lagi? Adakah soalan-soalan yang ingin diajukan pada Al-Fadhil Ustaz? Orang yang kenal tentang agama. Saya ambil pada bawah. Orang yang kenal kepada agama. Agama apa? Agama tauhid. Jalan atau cara dia nak kenal kepada agama tauhid ialah dengan jalan dia kenal kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia jalan kenal syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ni, maknanya dia kenal kepada kelebihan-kelebihan beragama. Baru ada perasaan dia tak sabar nak menunggu bulan puasa. Apa pasal dia tak sabar? Sekarang ni pun dia beragama juga. Sebab puasa tu khas dalam bulan Ramadan. Jadi pertama-tama tu dia kenal kepada kelebihan bulan Ramadan tu. Sebab itu jalan atau cara dia cintakan kepada bulan Ramadan tu. Jadi bulan Ramadan tu kurniaan Allah. Dalamnya ada puasa. Jadi itu agama. Saya ulang-ulang balik. Bahawa ada perasaan cinta kita tu. Cinta beragama tu. Baru masuk agama tauhid. Oh iya. Sebetul-betulnya lah, sebenar-benarnya lah. Engkaulah Tuhanku. Yakni Allah. Baru kita ada perasaan jatuh hati sungguh kepada Allah Ta'ala. Kalau bulan puasa baru rasa tak sabar-sabar nak menunggu bulan puasa. Baik. Ada apa-apa lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum Ya. Ustaz. Waalaikumsalam. Bagi kami perempuan, lebih afdal Ya. jalankan di masjid ataupun di rumah. Macam mana? Solat Putus-putus kan? tarawih dia berjamaah lebih baik. Adakah lebih baik di rumah ataupun di masjid? Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita nak tahu dulu solat tarawih ni wajibkah atau sunatkah? Jawapannya sunat. Jadi kalau sunat yang afdalnya adalah dibuat di rumah. Kemudian khusus kita ada lelaki, ada perempuan. Jadi khususlah kalau perempuan itu afdalnya buat di rumah. Lelaki eloklah buat di masjid atau di surau. Tapi salahkah kalau nak buat di surau masjid? Tidak salah. Sebab benda tu sunat sahaja. Boleh dibuat di surau atau buat di masjid. Afdalnya buatlah di rumah. Wallahu a'lam. Baik. Okey, ada lagi soalan lain silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Maksudnya saat ni kita tak buat solat di rumah gak tak jemaah dah lah. Dah kalau dia kata- lelaki pergi masjid belakang. Ya, ya. Gitu masuk. Ya. Boleh lah. Bolehlah. Sebab benda tu sama ada kita buat seorang ke atau buat beramai ke, hukumnya tetap adalah sunat. Ya. Jangan sampai kita meletakkan perkara tu wajib. Wajib. Oh, maksudnya dah kita payah ibu tunggal ke pun nak pergi dengan masalahnya. Baik rumah lah dia. Anak-anak semua pergi Ya. masjid lagi tu maksudnya. Elok di rumah. Cuma saya dekat Balapik juga. Cuma kalau kita datang ke surau ke masjid, makna kata kita tu dilebihkan lagi amal. Di antara amalnya apa? Iaitu kita bersilaturahim. Ya, bersilaturahim. Kita tak berjumpa siang dengan masyarakat, tapi kalau kita datang ke masjid, ke surau, dapatlah kita berjumpa. Makna kita gitu. Malik pergi jugalah Ustaz. Ada? Malik pergi jugalah Ramadan gitunya. Jemaah tarawih. Jadi mana kata itulah tujuan kita pergi ke masjid atau ke surau berbuat ibadat tarawih. Tujuan nak menghubungkan silaturahim. Maknanya bersama masyarakat. Dah kita sama-sama makan puri, kita itu semua dan sebagainya. Berhubung tentang solat tadi, itu cerita lain. Katakanlah kita dah buat solat itu tarawih kat rumah. Lepas tu kita pergi masjid, kita nak makan puri sama-sama jumpa kawan. Boleh, tak ada masalah. Ya tak? Tapi eloklah kita buat ke masjid, mana kata kita sama-sama dan sebagainya. Tapi apa disebut hukum ketetapan dia macam tu. Wallahualam. Okey, faham dah. Terima kasih. Salah berjemaah. Ya? Taklah jadi kesalahan sebab kita ingin berjemaah. Tak menjadi kesalahan lah. Tak menjadi kesalahan. Mana kata kita tahu solat tarawih ni dia berat. Dia berat, bukan ringan. Jadi makna kata kalau kita buat seorang, dia menjadi berat. Ya tak? Kita bayangkanlah sekarang nak buat solat sunat witir pun, setelah solat sunat ba'diyatan isyak pun kita kadang-kadang tertinggal. Ya tak? Sebab kita buat seorang-seorang. Apatah lagi lah kita dah letih berpuasa siang dan semua, nak buat pula seorang-seorang. Beratlah. Tapi kalau kita buat ke surau ke masjid, ramai, insya-Allah Allah Ta'ala ringankan. Itu hikmah yang kedua, buat beramai. Tapi kalau tanya hukum, macam mana saya cakap tadi, boleh ke buat rumah? Boleh. Afdalnya, eloklah kita buat sembunyi di rumah. Pasal itu sunat. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Okey, terima kasih lah Ustaz. Maksudnya baik pergi masjid lah dalam Ramadan ni kan nikmat semangat kita bersama jemaah ramai-ramai tu kan nak pahala iktikaf masjid ke apa tu. Jadi waliklah kita pergilah. Itu kaum ibu. Kalau lelaki afdalnya eloklah di masjid surau. Ya tak? Macam tu. Apapun kita niat yang terbaik. Kita niat dan apa kita niat yang terbaik lah ya Ustaz. Ya, insya-Allah. Amin ya Allah. Jadi insya-Allah
sebelum saya mengundur diri, terlebih dahulu saya mengucapkan selamat berpuasa. Jadi selamat ni maknanya satu keberkatan, kerahmatan semua jemaah. Ya, mudah-mudahan dalam bulan puasa ni puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebab disebut diterima? Maknanya ada puasa yang tak terima. Pasal Nabi ada cakap, iaitu dia katakan ada orang puasa ni hanya letih sahaja, dapat letih, dahaga dan juga berlapar. Itu yang kita risau. Bukan dia tak puasa, dia puasa tapi dapatlah letih. Jadi kita mintalah kepada Allah SWT agar ibadat kita, ibadat puasa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, saya mohon maaf ya, mana ada terlebih bahasa kata orang, jadi mohon maaf ya, ataupun dikatakan ada kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, saya mohon maaf zahir dan batin. Jadi wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan kepada Al-Fadil Ustaz Tuan Haji Amrullah bin Haji Tuda yang telah pun menyampaikan syarah berkaitan dengan pelajaran akidah ahli sunnah wal jemaah, moga yang menjadi dasar pedoman dalam ajaran Islam kita yang diperolehi dari dalil ataupun aturan yang sah dari Al-Quran dan hadis, untuk kita di dalam landasan yang benar di sisi Allah Subhanahu Taala, dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz. Dan terima kasih juga kepada Ustaz. Jadi kita mungkin ini kuliah akhir sebelum kita Ramadan, dan lepas puasa kita ada kuliah-kuliah lain. Jadi pihak Gema Nur Iman, saya bagi pihak Gema Nur Iman ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada Ustaz, dan mohon maaf kalau ada salah dan silap dari pihak kami Gema Nur Iman. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi insyaAllah. InsyaAllah. Jadi terima kasih kepada tim Gema Nur Iman, terima kasih pada para jemaah yang sudi bersama. Para jemaah ni masih lagi ada kuliah-kuliah yang lain dengan ustaz-ustaz lain insyaAllah. Sebelum kita menunaikan ibadat puasa pada minggu depan insyaAllah, beberapa hari lagi. Dan selepas ini kita ada kuliah bersama dengan Ustazah Afzan Abdul Manaf, iaitu kelas Fardu Ain pada pukul 9.15. Jadi sekali lagi mohon Ustaz untuk memimpin, untuk baca doa, memimpin bacaan tasbih kafarah dan seterusnya, menutup kuliah kita dengan surah Al-Asr. Silakan. Ya, terima kasih. Sebelum saya baca doa penutup, saya ingin tahulah sebab ini sama ada kawan sekerja ke, Suhaili Harun ni siapa ni? Suhaili Harun. Kalau ikut Suhaili tu dia pakai nama anak dia. Oh, ya. Tapi tolong Suhaili tolong. Sebab puan apa ni nama dia kata dia pakai nama anak dia. Ya, tak tahu nama Suhaili ni lelaki ke perempuan ke, tapi mak ni kata dia pakai nama anak dia. Oh, ya ke? Yalah, lain lah tu dah. Lain. Okay, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'dana likulli haulin la ilaha illallah wa likulli hammin wa ghammin masyaallah wa likulli ni'matin alhamdulillah wa likulli ridha'i wa sidatin asykurulillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli zambin astaghfirullah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli dikin hasbiyallah wa likulli qada'i wa qadarin tawakkalna 'ala Allah wa likulli ta'atin wa masyatin la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Insya-Allah kita berjumpa selepas bulan Ramadan.
insya-Allah. Dan yang keduanya, pada minggu yang lepas saya dengarlah daripada pihak ni, admin kalau boleh ada masa lapang, bolehlah jemputlah datang ke rumah, beraya di rumah saya, insya-Allah. Amin ya Allah.